Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, hari ini kita akan masuk tajuk iaitu merancang menu. Okey, tajuk merancang menu hari ini ialah tajuk baru. So, saya akan dedahkan kepada pelajar apa itu definisi, apa itu jenis-jenis, apa itu kepentingan merancang menu kepada perkhidmatan makanan. Okey, kita tengok dulu apa itu definisi menu. Okey, definisi menu seperti yang saya nyatakan ialah satu senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan. Okey, sesebuah premis perkhidmatan makanan tu maksudnya ialah restoran lah. Okey, mengikut susunan jenis menu dan gaya sajian yang digunakan sebagai alat membantu jualan. Okey, apa yang dikatakan gaya sajian yang digunakan? Gaya sajian ni ialah contohnya sama ada kita buat buffet ataupun kita buat setting secara ala carte. Tu maksudnya jenis gaya sajian. Okey. Yang kedua, menu juga digunakan sebagai alat komunikasi kepada pelanggan untuk memberitahu masakan yang dihidangkan. Jadi, bila kita masak sesuatu produk, so kalau waiter ataupun pramusaji, dia tak perlulah bila pelanggan masuk kita nak bercerita kan. So kalau pelanggan kita satu hari ada 100 200 orang, so payah juga kita nak bercakap dengan semua tu, dengan semua orang tu. Jadi cara untuk kita menyampaikan apa yang kita masak ialah melalui menu, kad menu yang kita buat. Okey, itu ialah definisi. So pelajar kena tahu, kena hafal. So definisi menu ialah satu senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan. Okey. So yang kedua ialah menu tu adalah merupakan sebagai alat komunikasi kepada pelanggan. Okey, jenis menu ni ada dua. Kita dah belajar pun sebenarnya masa tingkatan 4. So jenis menu yang pertama ialah a la carte. Dan yang kedua ialah table dot. Okey. So a la carte ni dia ialah bermaksud daripada kad. Maksud dia ialah daripada kad. Menu ini menawarkan pelbagai jenis hidangan dengan setiap hidangan diletakkan secara berasingan. Pelanggan akan memilih hidangan daripada menu mengikut citarasa sendiri. Okey. So, dia macam lebih kurang kedai mamak lah. Awak pergi makan kedai mamak, so nanti kedai mamak tu ataupun kedai tom yum dia akan bagi menu. Okey, dia contoh. Okey, awak nak makan apa? Bihun tom yum. Awak nak makan apa? Nasi paprit, pattaya. So awak akan nampak kat situ dia tuliskan apa menu dia, apa makanan dia, tepi tu ialah harga dia. So dia ada banyak jenis makanan yang dijual. Okey, manakala table dot table dot ni pula dia bermaksud berasal daripada perkataan Perancis bahasa Perancis yang bermaksud meja host. So kalau a la carte tadi ialah daripada kad, table dot ni ialah meja host. Okey, dia merupakan satu set hidangan lengkap bermula daripada pembuka selera, sup, hidangan utama, pencuci mulut dan kopi. So ingat kalau yang kita gunakan di Malaysia ni dia bermula daripada pembuka selera. Pembuka selera tu ataupun kita panggil nama lain ni ialah appetizer. Appetizer. Kena sebut betul-betul. Appetizer. Okey, yang kedua ialah sup. Okey, sup. Yang ketiga ialah hidangan utama. Hidangan utama tu bermula daripada karbohidrat, protein, vitamin. Okey, manakala seterusnya ialah pencuci mulut. Pencuci mulut tu ialah dessert dan kopi. Kopi dengan harga yang ditetapkan bagi seorang. Biasanya dia akan setkan, okey, untuk semua ni mungkin harga dia RM30, RM40. Terdapat 3 ataupun 4 hidangan dalam set hidangan ini sama ada dengan pilihan masakan atau tanpa pilihan masakan dalam setiap hidangan. Biasanya dia akan buat 2-3 set. Contohnya, okey, set A kita ada apa? Set makanan apa?
Contohnya mungkin kita ada set kambing, set kedua kita ada set daging, set ketiga ada set ikan. Sebab tak semua orang yang datang nak makan kambing. So dia ada pilihan, dia boleh makan daging ataupun dia boleh makan ikan. Okey, itu ialah perbezaan di antara a la carte dan table dot. Okey. Kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, types of menu. Okey, types of menu ni kita tengok dia tunjukkan gambar gambar restoran. Ni ialah restoran. Okey, tapi dalam restoran ni dia tu a la carte versus table dot. Kalau awak tengok menu dia, dia ambil contoh, okey, a la carte dalam ni ada banyak pilihan menu, pilihan makanan. Kita pilih je kita nak makan apa. Kita nak makan yang ringan, yang berat, okey. Okey, manakala table dot ni dia dah setkan, dia dah tetapkan. Maksudnya ni menu yang dijual. Jadi kita tak boleh pilih. Mungkin kita boleh buat pilihan set saja, tapi untuk setiap set tu, jenis makanan dalam set tu kita tak boleh pilih. Kita tak boleh nak tentukan kita nak makan apa. Kalau kita nak set daging, itulah menu dia. Kita tak boleh campurkan set daging, ada yang kita nak sup yang ni. Tapi dia punya appetizer kita nak ambil yang daripada ayam, tak boleh, ataupun ikan. So dia kita kena ikut je apa menu set yang telah ditetapkan. Okey, fungsi menu fungsi menu ni dia melibatkan tiga pihak. Yang pertama ialah untuk pengusaha premis makanan. Kalau dalam bahasa lain dia ialah tauke lah, bos dia, untuk pengusaha, majikan. Yang kedua untuk pekerja dapur, chef lah. Dan yang ketiga ialah untuk pramusaji, iaitu waiter ataupun waitress. Okey, kalau kita tengok daripada segi pengusaha premis makanan, dia ialah untuk sebagai media komunikasi antara pelanggan dengan pihak pengusaha restoran bagi menerangkan jenis hidangan yang disediakan oleh restoran tersebut. Sebab nanti kalau awak tengok, nanti lepas ni untuk yang kelas akan datang, saya akan ajar untuk buat menu writing. Bagi kita akan buat kad menu. Sebenarnya dalam kad menu tu kita kena ada penerangan. Kita bagi nama menu, nama makanan kita, bawah tu kita ada buat sedikit penerangan tentang menu kita. Okey, jadi ia adalah sebagai sumber komunikasi. Kita tak payah nak cakap, melalui kad menu tu pelanggan dah tahu. Okey, yang kedua sebagai media promosi kepada restoran. Seperti menu istimewa yang disediakan, potongan harga mengikut package. Jadi menu card ni sangat penting sebabnya dia melambangkan identiti perniagaan kita. Kalau kad menu tu cantik, kad menu tu bombastic, dia menggambarkan bahawa restoran ni hebat. Tapi kalau kita hanya bagi sekeping kertas, dia punya penulisan menu tu pun cincai, gambar dia pun grafik tak cantik, so apa tanggapan orang? Mesti dia kata, oh kedai ni biasa-biasa saja. Okey. Yang kedua untuk pekerja dapur. Pekerja dapur ni dia menentukan bahan makanan yang diperlukan. Apa bahan yang kita nak gunakan untuk memasak. Dan menentukan peralatan yang kita nak gunakan. Lepas tu menentukan kepakaran pekerja yang diperlukan. Itu untuk orang di dapur. Maksudnya melalui menu tu kita boleh tentukan bahan, tentukan peralatan dan juga staff. Okey, untuk pramusaji pula, kita nak tentukan jenis peranggu meja yang kita nak perlukan. Maksudnya apa yang kita nak apa jenis sajian yang kita nak pakai. Adakah kita nak pakai buffet style, ataupun kita nak pakai a la carte style, ataupun table dot style. Jadi dia menentukan jenis. Lepas tu kita nak tentukan juga jumlah dan jenis peralatan menghidang. So kalau kita nak ada sup, ada menu dalam sup, so maksudnya kita kena pakailah sudu sup. Dia menentukan peralatan apa kita nak pakai dan menentukan jumlah pramusaji yang diperlukan. Kalau biasanya kita buat hidangan secara buffet ataupun a la carte, so kita tak perlukan waiter yang ramai. Tapi sekiranya kalau kita buat menu table dot, kita perlukan waiter yang ramai sebab untuk mengangkat hidangan. Okey. So, itu ialah berkenaan tentang fungsi menu. Sekarang ni kita akan tengok pula kepada yang seterusnya.